Alhamdulillah, Japan Dakwah Center di Osaka sekarang ongoing kan. So you secara karakter semula jadinya tak akan duduk di satu-satu tempat yang sama, yang selesa kan. So sekarang ni you tengah mengembangkan satu projek baru lagi, iaitu membuka Japan Dakwah Center yang kedua di Wakayama kan. Ya, betul. Dan juga masjid. Yes. Masjid kan dah banyak di Jepun. Kenapa masjid lagi? Dan kenapa Wakayama, Zul? Okay. Kebanyakan masjid Jepun dibina hanya untuk tempat Muslim bersolat atau Muslim berkumpul kan. Jadi seperti saya beritahu tadi, kekurangannya kerja-kerja dakwah oleh Muslim bukan sebab tak nak, bukan sebab tak boleh, mungkin kemampuan tu kurang atau fokus mereka bukan di situ. Fokus mereka membina masjid lah untuk berkumpul dengan komuniti yang sama. Dan biasanya komuniti Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan membina masjid-masjid untuk komuniti mereka berkumpul lah. Jadi apa beza dengan Wakayama ni lah? Wakayama ni lah Masjid Al-Dakwah. Kita namakan Masjid Al-Dakwah tu, masjid tu untuk mengembangkan Islam. Fokus kita masjid tu ditubuhkan untuk mengembangkan Islam. Dan seperti saya tahu seperti yang saya mahu ialah Islam ni kalau kita buat tak kembang, tak logik. Itu bukan Islam namanya. Okay. Islam diturunkan untuk disebarkan pada orang lain. Jadi kalau kita buat satu masjid satu je, itu bukan Islam yang sepatutnya kita lakukan. Kita mesti berkembang. Manusia ni Allah ciptakan untuk sentiasa terus berkembang. Jadi saya nak copy lagi masjid Japan Dakwah Center sekarang ni yang kedua. Berapa jarak antara Osaka dan Wakayama? Jaraknya lebih kurang 70 km, iaitu 60 km lebih kurang dalam masa sejam lebih sikit lah, sejam 10 minit lebih kurang. Kenapa Wakayama? Okay. The first lah, Wakayama ni sebenarnya lah tempat yang tak ada lagi masjid. Okay, satu. Yang kedua ialah Wakayama ni, bandar di city dia adalah Muslim friendly city. Di mana city dia hired orang Malaysia untuk promote menjadikan Muslim friendly. Bandar itu, Madan itu Muslim friendly. Jadi city itu sendiri telah memanggil Muslim. Contohnya dia buat baru-baru ini di Wakayama University, dia buat satu khusus travel agency untuk research untuk Muslim. Travel agency research Bukan. untuk Muslim. Macam mana? Apa dia panggil lah? Muslim friendly tour. Maksudnya kalau you datang di Wakayama, so dia ada this package yang Yes, Muslim friendly. Dia nak buat. Dia belum lagi berjaya sebab macam halal food. Pergi apa-apa semua tu. Sebab tak ada Muslim. Benda tu dia nak buat tapi tak boleh sebab Muslim tak ada kat sana. Tapi menarik siapa dia punya politician di situ yang apa dia panggil, Datuk Bandar? Datuk Bandar. Okey. Sebenarnya Jepun mengalami penurunan penduduk. Okay. Jadi dia kena call orang luar datang ke sini. Jadi so dia memang memanggil Muslim lah. Dan mereka tahu sebenarnya negara yang paling dekat dengan Jepun adalah negara Muslim ialah Indonesia, Malaysia, Asia ni. Negara China tak payah panggil sebab dia datang dah. Okay. Dia tak fokus. So dia memang fokus Muslim Muslim fokus. Kenapa Interesting. Sebab Muslim adalah populasi lah 1/4 populasi dunia dan sentiasa berkembang dan terus berkembang. Dan mereka melihat ada market di sana. Dan mereka tahu Muslim ni satu macam Malaysia pun datang ke Jepun pun dia akan promotekan halal business. Sebab Islam ni bukan agama. Bukan saja agama semata-mata. Dia memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan tempat bersolat kan. Ada banyak yang related selain pada believer saja. So dia akan macam satu industri on its own lah. Yes. Okay, faham. Satu benda yang akan membuat pertukaran wang ringgit kan. Jadi benda ini mereka melihat sebagai bisnes, peluang bisnes. Jadi memanggil Muslim maksudnya memberi peluang bisnes yang baru kepada masyarakat setempat. Local community kan. Jadi sebab itulah local government dia menubuhkan satu department khas hanya untuk fokus halal friendly ni. Dan sebab itulah Wakayama yang ketiga ialah Wakayama ni sebenarnya tempat pertama Islam touchdown yang dihantar oleh Ottoman Empire. Oh ya? Yes. Kapal itu, malahnya kapal itu karam di sana. Tak jadi, tak sempat. Ada orang tunggu peringatan. Semua ada. Ada tunggu dan ada orang yang menyelamatkan, ada Jepun. Ada yang orang yang menyelamatkan mereka dan membawa dan memulangkan, dan di situlah bermulanya interaksi Muslim dengan orang Jepun.
Ada Okey. tugu dia di Wakayama. Jadi benda-benda macam ni lah sentimen yang kami yang tahu yang kami boleh gunakan untuk masuk ke Jepun. Jadi macam mana progress tu? Progress Japan Dakwah Center Wakayama sekarang. Dari segi you dah membeli tapak tanah tu. Alhamdulillah. So the next step is Lah. to nak cari fund Untuk buat building tu. So yes. Berapa kos? Dianggarkan 10 ke 12 juta untuk membuat bangunan tersebut. Okey. Jadi agak sebab memandangkan harga Jepun 4 kali ganda daripada harga Malaysia. Jadi itulah bukan kekangan, cabaran sebenarnya. Okey. Dan alhamdulillah kami masih lagi dalam proses untuk mengutip. Ya. Jadi untuk siapa-siapa yang berminat untuk nak be part of Japan Dakwah Center Wakayama dan Masjid Dakwah ni, bolehlah menghubungi. Ya, boleh menghubungi kami. Dan kami bukan sahaja menerima pelaburan, kami menerima orang yang nak ke sana juga kami terima. Okay. Dua, sebab nak berdakwah bukan hanya RM2, kena ada orang yang menyampaikan mesej Islam itu sendiri kepada mereka, dan kami merekrut juga orang-orang yang berkemampuan atau berkebolehan untuk datang ke Jepun, dan inilah yang kami lakukan. Dua-dua ini yang kami perlukan. Bukan hanya wang ataupun pelaburan semata-mata. Kami perlu anda juga datang ke Jepun. Dan siapa yang nak melabur tu datang tengok sendiri apakah tempat yang anda laburkan ini, supaya kedatangan Muslim juga akan membawa dakwah ke Jepun, kerana akan menyediakan makanan halal. Ya. Akan memberikan Jepun satu Muslim friendly tu, apa yang dia buat tu sebenarnya terjadi. Nak materialisasikan. Jadi datanglah ke Jepun. Lihat kami InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi Zul dah datang ke Jepun ke? Belum lagi. Ini kena InsyaAllah datang. next one kan. Ini kena datang. InsyaAllah next trip tu. Zul, jadi dianggarkan bila building ni akan siap beroperasi? Kami anggarkan by 2025 ataupun akhir 2026, insyaAllah. Masih dalam di peringkat design. Kami masih lagi belum menentukan total harga, berapakah harga sebenar kos bangunan tersebut. Dari segi design tu, cuba Zul cerita sendiri. Cerita sikit, macam mana design tu? Design ni kami akan menerapkan budaya Jepun. Kita tahu kebanyakan masjid di Jepun dibina oleh komuniti-komuniti luar yang utamakan budaya mereka. Ya, kita faham, mereka rindu balik kampung. Contohnya macam Indonesia, Pakistan. Dia akan buat masjid macam negara dia lah kan. Sebab ialah negara, dia cintakan negara dia kan. Budaya tidak boleh dipisahkan dengan agama kan. Jadi kebanyakan masjid dibina dengan budaya mereka. Jadi kita mahu membudayakan Islam. Harmonikan Islam itu sendiri ke dalam budaya Jepun. Mungkin sebab itu juga yang telah Zul praktiskan di Japan Dakwah Center Osaka. Ya, betul. Dan membuatkan warga Jepun sendiri yang non-Muslim pun boleh masuk macam tu ke? Ya, betul. Sebab dia macam at home. Jepun friendly. Kalau masuk tu macam yes. Bila Jepun masuk ke JDC, dia tak rasa masa tempat tu kat luar negara. Dia rasa this is my place. Kita nak rasakan Islam ni agama mereka juga, bukan agama luar kan. Kebanyakan mereka merasakan Islam agama luar kerana apa? Kerana mereka melihat masjid-masjid dibina dengan budaya luar. Jadi kita bina budaya dengan budaya mereka, dengan pakaian mereka, dengan makanan mereka, supaya mereka tahu Islam ini dekat dengan mereka. Kita nak dekatkan, macam kita lah Wali Songo dulu kan. Datang ke Nusantara, bawa budaya, menggunakan budaya kita, berdakwah dengan menggunakan budaya kita. Inilah yang saya usahakan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia remind I kepada teringat pada zaman Rasulullah SAW dulu, menghantar seorang sahabat untuk belajar bahasa Hebrew. Apa nama sahabat tu? Tak ingat. Belajar bahasa Hebrew dalam masa 2 minggu ke apa, untuk nak capture nak berdakwah pada orang-orang Yahudi pada ketika itu. Jadi kita tidak salah, maka dialu-alukan untuk climatize kan. Kalau you di Jepun, you gunakan dia punya culture, yang ada adat dia, untuk sebab itu lebih bahasa dia kan. Itu betul. Lebih menarik minat dia ataupun mempercepatkanlah proses tu kan. Ya, betul. Berdakwah tu, Masya-Allah, Alhamdulillah. Zul, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya learn banyak sangat. So I'm sure penonton-penonton juga akan teruja
terinspirasi dengan kisah-kisah hidup Zul ni. Banyak lagi yang Allah Akbar. perlu Zul kongsi lagi, insya-Allah mungkin di lain Ini episod, insya-Allah. Jadi pengalaman bersama daripada insan yang biasa-biasa, bukan dari sekolah agama atau sebagainya, mempunyai semangat yang kental, maka juga boleh memberi satu impak yang luar biasa dengan semangat dan kecekalan yang ada. Dan alhamdulillah, semoga kita disuntik semangat tu, dan untuk kita yang mempunyai dream macam tu, dream big, teruskan, jangan ada benda yang menghalang, dan insya-Allah teruskan berdoa juga, semoga kita akan terus digunakan oleh Allah dalam spread the deen kan, insya-Allah.